مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا يا بدرة من حاز كل كمالي ماذا يعبر عن علاك مقالي يا بدرة من حاز كل كمالي ماذا يعبر عن علاك مقالي مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا مع السلامة في أماني. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Al-Mukhtasar Al-Latif, penjelasan fiqh ibadat menurut mazhab Imam Syafi'i karangan Al-Imam Al-Allamah Abdullah bin Abdul Rahman Bafadal Al-Hadrami rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Kita muka surat 71. Kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan bab zakat. Sebagaimana yang kita maklum bahawasanya salah satu daripada rukun Islam adalah zakat. Menjadi kewajipan kepada setiap hamba Allah Subhanahu wa taala yang muslim, yang cukup syarat dia mengeluarkan zakat. Cuma zakat ni secara asasnya dia terbahagi kepada dua. Yang pertamanya zakat harta, yang keduanya adalah zakat badan. Zakat harta diterbahagi kepada beberapa bahagian. Yang pertamanya adalah zakat binatang. Dan sebelum daripada puasa kita bincang dah berkenaan dengan zakat binatang. Binatang yang wajib kita kena keluar zakat adalah binatang al-an'am. Al-an'am merangkumi 3 jenis binatang. Yang pertamanya adalah unta, yang keduanya lembu, yang ketiganya kambing. Manakala binatang yang selain daripada 3 jenis binatang ini tidak wajib dikeluarkan zakat menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Baik. Dan zakat binatang dia ada syarat-syarat dia pula. Antaranya adalah mesti kena cukup nisab dan cukup haul. Nisab unta kita bincang dah. Haul ni maksudnya kena cukup setahun. Baik. Zakat harta yang keduanya adalah zakat tanaman dan buah-buahan. Jadi pada muka surat 71 katanya wala tajibu fi az-zuru'i wath-thimari illa fi ma yuqtatu fi halati al-ikhtiyar
فتجب ببدو صلاح الثمر واشتداد الحب بشرط أن يكون 300 صاع والصاع 4 أمداد ويجب في ذلك نصف العشر إن سقي بمؤنة وإن سقي بغير مؤنة كالمطر ففيه العشر جافا منقى وتضم الزروع بعضها إلى بعض في إكمال النصاب إذا كانت جنسا وحوصدت في سنة واحدة. Katanya, tidak diwajibkan zakat pada tanaman dan buah-buahan kecuali pada tanaman yang dijadikan makanan asasi ketika waktu ikhtiar, bukan waktu darurah. Jadi makanan buah-buahan ni ataupun tanaman ni dia menjadi makanan asasi ketika waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar dia waktu biasa, bukan waktu darurah, waktu terkepit. Jadi waktu darurat sampai ke daun kayu pun orang makan terpaksa. Ini waktu biasa. Dan makanan asasi daripada satu tempat kepada satu tempat yang lain berbezalah. Kalau di tempat kita makanan asasi adalah, sebagai contoh lah kita kata beras. Sebagai contoh, setengah-setengah tempat gandum. Jadi beras, gandum dia termasuk dalam makanan asasi. Jadi kalau orang tu tanam beras, orang tu tanam gandum, maka wajib dia kena keluarkan zakat. Sama juga jagung, ada setengah-setengah tempat makanan asasi dia adalah jagung, maka wajib dia kena keluarkan zakat jagung tersebut. Dan kacang-kacang tertentu, ada setengah tempat kacang-kacang tertentu menjadi makanan asasi, maka wajib dia kena keluar zakat. Jangan kalau kita tanam benda tu pun, walaupun di tempat kita tidak menjadi makanan asasi, tetap wajib kena keluar zakat. Katanya, diwajibkan zakat ketika elok buah tersebut dan keras biji-bijian dengan syarat hasilnya mencapai 300 gantang. Jadi kata dia zakat ni wajib kalau buah tu molek dah. Buah saat ni tu masuk dah kalau cakap kita. Cuma sebelum kita pergi perbincangan lebih panjang, kita kena sebut jugalah, mengikut mazhab Imam Syafi'i, buah yang wajib kena keluar zakat dua je. Yang pertamanya adalah tamar, yang keduanya adalah anggur. Selain daripada dua tu tak wajib keluar zakat. Itu mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Baik, namun di sana ada sebahagian daripada ulama mewajibkan keluar zakat selain daripada dua buah tersebut. Tapi mazhab Imam Syafi'i dua je. Yang pertamanya anggur, yang keduanya adalah buah tamar. Buah sawit tak wajib kena keluar zakat, rambutan tak wajib, durian tak wajib, buah benda lagi, duku, dokong tak wajib belaka kalau mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i, sebab bukan menjadi makanan asasi. Baik, hak yang wajib keluar kalau buah dua tu je. Yang pertamanya anggur, yang keduanya adalah tamar. Bilakah wajib kena keluar zakat? Apabila masuk dah. Jadi buah tamar masa putih tu tak wajib lagi. Apabila boleh dah ambil, masuk dah, maka di situ wajib kena keluar zakat. Sama juga anggur, masa putih tu tak wajib lagi. Apabila masuk dah, boleh dah ambil, maka barulah wajib keluar zakat. Itu bab buah-buahan. Adapun tanaman ataupun biji ring, wajib keluar zakat apabila kerah dah biji dia. Kan kita kalau orang tanam padi kan, dia mula-mula tubik padi je, hak yang tak ada lagi isi dalam. Lepas tu masuk isi, tapi pekat awal sebelum daripada kerah tu dia jadi susu dulu. Lepas tu tak wajib lagi. Kerah dah, jadi boleh ambil dah. Baik, maka wajib kena keluar zakat. Itu maksud dia. Tapi dia ada syarat dia. Syarat dia mesti kena cukup nisab. Nisab bagi buah-buahan dan tanaman adalah mesti kena mencapai 300 gantang. 300 gantang. Kita orang ni tak tahu gantang. Kalau orang tua dulu mungkinlah tahu sebab dulu guna gantang. 300 gantang, dia satu gantang dia menyamai 4 cupok. Jadi kalau 300 gantang, 300 kali kepada 4 betul lah. 300
kali kepada 4, jadi 3, 6, 9, 12. Jadi 1200 cupok. Secupok dia menyamai 600 gram lebih kurang. Secupok menyamai 600 gram lebih kurang. Jadi segatang ni lebih kurang dalam 2,5 kilo ataupun 2 kilo 2.6 gram. 2 kilo 600 gram. 2.6 kilo lah. 2 kilo 600 gram. Tu segatang. Jadi kalau kira dengan kira kilo 300 gatang ni, kalau kira kilo lah 300 gatang lebih kurang dalam berapa lah, 700 lebih lah, kita kata 300 600 lebih kurang lah. Lebih kurang lah, kita tak lebih kurang je, lebih kurang dalam 700 kilo atau 750 kilo, lebih kurang gitulah, lebih kurang. Baik. Baik, lebih kurang je. Katanya diwajibkan zakat dengan syarat hasilnya mencapai 300 gatang. Satu gatang bersamaan dengan 4 cupok. Secupok lebih kurang dalam 600 gram. Segatang lebih kurang dalam 2,5 kilo lah. Lebih kurang dalam 2,5 kilo. Baik. Katanya kadar zakat yang dikenakan adalah 5% sekiranya tanaman tersebut disirami dengan tanggungan seperti tenaga manusia, jentera dan sebagainya. Dan 10% sekiranya tanaman tersebut disirami tanpa bantuan sesiapa. Misalnya, ia hanya bergantung kepada air hujan dan sebagainya. Wajib dizakatkan 10% ketika kering dan telah dibersihkan daripada jerami dan kulit. Baik. Jadi apa yang disebut oleh pengarang kita, dia kena tengok. Kalau sekiranya perlu kepada perbelanjaan dalam proses penyiraman tanaman tersebut. Kalau zaman kita kok tuang dia perlu kena beli mesin, beli enjin, lepas tu kena beli minyak sebab untuk seduh air sungai masuk dalam kebun dia. Dan sepanjang tahun gitulah, dia kena guna semua perbelanjaan untuk proses penyiraman. Maka wajib kena keluar sebanyak 5% sahaja. 5%. Baik. Ataupun boleh juga kita kata 5% ni adalah 1/20. Jadi kalaulah sekiranya dapat, ni sebagai contoh saja, katakanlah dapat 1,000 gatang, dapat 1,000 gantang, maka dia kena keluar sebanyak 1/20. Maksudnya dia kena keluar sebanyak hak yang 1,000 gatang saat itu bagi kepada 20. Lebih kurang dalam, bukan lebih kurang, memang itulah dalam berapa kalau 1,000 gatang, dalam 50 gatang kan, 50 gatang. Kalau 1,000 gatang 1/20, jadi bermakna 50 gantang. Betul tak? Betul tak kan? Lama tak ngira takut salah. Kalaulah tidak perlu mengeluarkan perbelanjaan untuk proses penyiraman, maka hak yang wajib, kadar yang wajib kena keluar zakat adalah sebanyak 10%. Ataupun kalau cakap kita kat 1/10 boleh juga, 10% pun boleh, 1/10 pun boleh. 10% ni kalau 1,000 gatang, maka kena keluar sebanyak 100 gatang. Kena keluar sebanyak 100 gatang. Baik. Sebab tak ada perbelanjaan hak yang perlu dikeluarkan dalam proses penyiraman. Baik. Kalau dalam tempoh contoh kita kata di tanah padi. Tanah padi ada padi rengang, ada padi berat. Istilah rengang berat ni orang tanah padi dia faham lah. Ada padi rengang, ada padi berat. Padi yang rengang, contoh kita kata 5 bulan boleh ambil dah, ataupun 4 bulan setengah boleh ambil, rengang sikit lah tu. Baik. Jadi katakanlah kita buat contoh daripada nabur sampai ke tuai lebih kurang dalam tempoh 5 bulan. Yang mana ni contoh saja. 2 bulan setengah, ni contoh 2 bulan setengah
Hak tu tidak perlu kepada perbelanjaan sebab cukup dengan air hujang. Tapi lepas daripada 2,5 tu tinggal lagi 2,5, hak tu perlu kepada perbelanjaan. Jadi separuh tidak perlu perbelanjaan, separuh lagi perlu kepada perbelanjaan. Maka kadar yang diwajibkan zakat bukanlah sebanyak 5% ataupun 10%, bukan. Bahkan kita kena bagi dua. Kita kena bagi dua. Maksud nak bagi dua, contoh kita kata boleh 1,000 gatang. 500 gatang, hak tu keluar sebanyak 10%. Manakala 500 gatang lagi keluar sebanyak 5%. Ataupun tadi 10% kan? Ya, 5%. Jadi begitu cara kira dia. Baik. Katanya sekiranya tanaman tersebut merupakan satu jenis yang sama dan dituai serentak dalam setahun, maka ia jumlah keseluruhannya akan dikumpulkan bagi menyempurnakan kadar nisab. Apa yang disebut oleh pengarang di sini? Tadi dia sebut tentang nisab bagi tanaman ataupun nisab bagi buah-buahan. Nisabnya mesti kena cukup 300 gantang. Ada orang dia nanam padi. Ni contoh, dia nanam padi 2 kali setahun. Dia nanam padi 2 kali setahun. Ada setengah-setengah tempat 2 kali setahun nanam. Contoh Kedah, Kelantan 2 kali setahun. Di Terengganu jarang orang nanam 2 kali setahun, tak tahu lah. Rasa yang kita tengok sekali setahun je orang nanam. Okey. Dia nanam 2 kali setahun. Tapi dia buat segelung. Segelung je dia buat. Yang mana hasil dapat saat itu tak sampai pun 300 gatang. Sebab dia 300 gatang ni kena kira bersih daripada jerami dan bersih daripada kulit. Jadi kalau masih lagi ada kulit, padi saja, jadi dia bukan 300 gatang, lebih kurang dalam 600 gatang. Sebab kulit dia tu separuh dah. Kalau orang yang biasa main padi, dia faham lah. Jadi kalau kita bawa padi seguni, kalau kita pergi mesing, buat balik berah hanya separuh guni saja. Baik. Benda yang kita nak khabar, apa yang kita nak khabarnya, katakanlah masa boleh hasil saat ni tu, padi yang masih lagi ada kulit dia, kalau kira kalau cukup 300 gatang, tapi kalau kita tolak kulit, tidak sampai 300 gatang. Tidak sampai 300 gatang. Jadi apabila tidak sampai 300 gatang, maka tak cukup nisab. Pada asalnya kalau tak cukup nisab, tak wajib zakat. Kita kawasan hak yang orang panggil dia belakang-belakang tu ada padi. Ada orang tanah saka, ada 4-5 gelung tanah. Adalah, tapi dah tanah saka bagilah. Adik-beradik ada 4-5 orang boleh lah seseorang. Seseorang dah biasa buat padi semua. Alah nak jual, nak buat padi jugalah. Tapi tak banyak mana lah sikit. Suka-suka, teringat juga hak yang tok nenek pakai buat padi dulu. Sebagai contoh kan, pakai buat padi lah. Hasil dapat, ni kita buat contoh saja. Hasil dapat kira lebih kurang dalam 300 gatang je padi. Dan 300 gatang padi ni, kalau kita tolak dengan kulit, tak sampai 300 gatang. Jadi bermakna tak cukup nisab. Tak wajib keluar zakat. Tak wajib keluar zakat sebab tak cukup nisab. Tapi secara kebetulan kita buat 2 kali setahun. Hak yang pertama, hak yang kita dapat 300 gatang. Hak kali kedua 300 gatang. Maka kata ulama, kena gabungkan 2 kali hasil hak yang kita dapat saat itu untuk menyempurnakan nisab, tapi dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, kita buat dalam tahun yang sama. Kalau kita buat dalam tahun yang berbeza, maka tidak dicampur. Kita kena buat dalam tahun yang sama. Yang keduanya, jenis sama. Kalau jenis berbeza, tak dicampur. Maksudnya tak wajib campur. Lagu mana jenis yang berbeza? Contoh kita kata, awal tahun kita buat padi, akhir tahun kita buat gandum. Tempat kita tak ada. Ni contoh saja. Padi, nisbah kepada padi tak cukup nisab, nisbah kepada gandum tak cukup nisab, tapi kalau campur cukup nisab. Tak perlu campur. Sebab jenis yang berbeza. Kalau padi sama padi, tak kira lah awal tahun kita buat padi berah biar berah kapung. Akhir tahun kita buat berah puluk sebagai contoh. Maka tetap kena
kena capur untuk mencukupkan nisab. Sekiranya tak cukup nisab. Kalau cukup dah nisab, hak awal tahun cukup nisab, wajib keluar zakat lah. Hak akhir tahun cukup nisab juga wajib keluar zakat lah. Tapi hak yang awal tahun tak cukup nisab, maka kena gabungkan jenis yang sama hak yang kita buat pada tahun tersebut. Tapi kalau kita buat setahun sekali, hak yang tahun ni kita buat, lepas tu tahun depan pula kita buat. Tahun depan macam tempat kita, kebanyakan tempat kita buat padi sekali setahun. Hasil dapat tak cukup nisab. Tapi tahun depan pun tak cukup nisab juga. Adakah hak yang tahun ni kena gabung dengan tahun depan? Jawapannya tidak. Sebab diwajibkan gabung apabila cukup dua syarat. Syarat yang pertama, jenis yang sama. Syarat yang kedua adalah dilakukan ataupun ditanam, dipetik, dituai dalam tahun yang sama. Okey, itu maksud dia. Habis berkenaan dengan zakat tanaman. Seterusnya katanya, faslun wa amma adh-dhahabu fa nisabuhu 20 mithqala wal mithqal 24 qirata wa nisabul fiddati 100 dirhamin islami 100 dirhamin islamiyyin fiddatan khalisah wad dirhamul islamiyyu 17 qiratan illa khumus qirat wa la tajibu az-zakatu fi dhalika hatta yahul alayhi al-hawl wa zakatuhu rubu'ul 'ushr wa yushtaratu an la yakuna huliyan mubaha wa yajibu fil ma'dini min adh-dhahabi wal fiddati rubu'u 'ushrihi idza kana nisaban fil hal. Maksudnya fasal adapun kadar nisab bagi emas ialah 20 mithqal. Satu mithqal bersamaan dengan 24 karat. Manakala kadar nisab bagi perak yang tuling pula ialah 200 dirham Islam. Satu dirham Islam bersamaan dengan 16.8 karat. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara harta yang wajib dikeluarkan zakat adalah emas dan perak. Emas dan perak antara harta yang wajib kita kena keluar zakat. Cuma emas dan perak ni wajib kena keluar zakat, dia ada beberapa syarat. Syarat yang pertama, mesti kena cukup nisab. Syarat yang kedua, mesti kena cukup haul. Syarat yang ketiga, bukan perhiasan yang harus, yang tujuannya adalah untuk dipakai. Nanti kita akan bincang satu-satu syarat. Cuma kita nak bincang nisab dia dulu. Mah nisab dia adalah 20 mithqal. Satu mithqal, kita dah tahu banyak mana mithqal sekarang ni. Dia 20 mithqal sama dengan 20 dinar. Sama dengan 20 dinar. Satu mithqal, satu dinar, dia menyamai 4.25 gram. 4.25 gram. Kalau kita nak kira nisbah dengan timbangan. Jadi bermakna 4.25 gram kali kepada 20 mithqal ataupun kali kepada 20 dinar, jadi bermakna 85 gram. Orang yang ada mah 10, ada mah 10 sebanyak 85 gram, maka bermakna mah dia telah cukup nisab. Kalau tak sampai 85 gram, maka belum lagi dikira cukup nisab. Mas 10 lah. Kalau mas 9, dia dah jadi 85 gram. Mas 9 pula, mas 9 1 nang. Kita adakan mas 10, lepas tu mas 9. Kalau mas 9, kita kena kira sendirilah. Berapa jirim mah tu banyak mana. Jadi dia mah hak yang 10 sebanyak 85 gram. Kalau mah tu bukan mah 10, maka mungkin naik sampai ke 90 gram lebih. Tu kita kena kira sendirilah. Baik. Jadi kalau kita ada 50 gram je, maka belum lagi wajib zakat kerana tak cukup nisab. Okey, kita buat contoh. Kita ni ada orang jual dinar. Ada dinar, 1 dinar orang jual 1 dinar, 1 dinar. Kita duduk ikut grup mah ni. Jadi ada semua dah. Orang duk cerita tentang kelebihan si pamah, kelebihan si pamah. Kita pun setiap bulan kita dapat gaji, kita beli 1 dinar. Setiap bulan kita beli 1 dinar. Setiap bulan kita beli 1 dinar. Okey. Katakanlah bulan pertama kita beli 1 dinar.
Bulan kedua 1 dinar, bulan ketiga 1 dinar, bulan keempat 1 dinar. Belum lagi cukup Sampai ke 20 dinar. Bulan ke-20 kita beli pula 1 dinar, jadi cukup dah 20 dinar. Maka bila cukup 20 dinar, maka barulah dikirakan cukup nisab. Sebelum cukup 20 dinar, belum lagi cukup nisab. Bila kita beli sedinar sampai ke 15 dinar, 16 dinar, 17 dinar, 18 dinar, 19 dinar. 19 dinar, tinggal 1 dinar nak cukup 20 dinar. Tak cukup lagi nisab Tiba-tiba raya. Dah raya, bini nak beli baju raya, anak nak beli baju raya, nak beli kasut raya lagi. PT tak cukup, jadi terpaksa kena jual 4 dinar, jual 4 dinar. Buat beli barang-barangan raya. Jadi hak yang ada 19 saat ni tu jadi 15 balik. Okey, tak cukup lagi nisab. Apa nak cukup nisab? Kita guna. Tak cukup lagi nisab. Tak kira lagi. Cukup 20 dinar baru kira cukup nisab. Tu maksud apa hak yang ingin disampaikan oleh pengarang kita. Dia kalau cukup nisab wajib kena keluar zakat lalu tak lagi, kena tengok dulu. Kena tengok selagi cukup haul ke tak. Dia cukup haul ni maksudnya hak yang cukup nisab saat ni tu berada dalam milik kita selama setahun dengan pengiraan tahun Islam. Okey, kita beli sedinar, 2 dinar, 3 dinar sampai ke 20 dinar. Kita beli masa 20 dinar tu kita beli, ni contoh saja. Kita beli 10 Muharram. 10 Muharram cukup 20 dinar. Maka 10 Muharram bermulanya pengiraan haul bagi mah kita yang cukup nisab saat ni. Sampai ke tahun depan. Sampai ke tahun depan, temu 3 tahun depan. Temu 3 10 Muharram tahun depan pula. Masih lagi 20 dinar saat ni tu duduk dalam milik kita, maka barulah wajib keluar zakat. Okey. Jadi kalaulah dia dapat saka 50 dinar, dia dapat saka. Okey, apabila dapat saka 50 dinar, jadi bermakna hak yang didapat dia saat ni tu cukup nisab, maka bermula pengiraan haul. Bermula pengiraan haul. Dah wajib lagi zakat. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima, bulan keenam. Bulan keenam bini kata, banyak 50 . Jadi molek kau kita beli kereta, sebuah kereta baru. Kata dia nak beli, kita berjual 40 tinggal 10. Yang ni saat ni boleh 50 jadi jual 40 tinggal 10. Jual sungguh 6 bulan daripada dapat saka dia jual 40 tinggal 10. Jadi apabila tinggal 10 kurang daripada nisab, maka putus haul. Putus haul. Lepas tu lepas daripada kata dia pun ripung balik. Cukup 20 dinar balik. Okey. Bila cukup 20 dinar, maka bermulanya pengiraan haul. Dadang cukup setahun dia guna. Kurang daripada 20 dinar, maka putus haul. Tak wajib keluar zakat semacam. Sama ada sengaja dia belanja ataupun tidak sengaja. Maksud benda sengaja, dia kata bulan depan cukup haul ada 23 dinar jadi beli guna 5 dinar. Tu dipanggil sengaja. Tak lagi daripada zakat. Walaupun begitu tetap tak wajib zakat, cuma perbuatan helah tersebut adalah makruh. Tetap tidak wajib zakat, cuma perbuatan helah tersebut adalah makruh. Baik. Selagi dia mah ni wajib zakat selain daripada perhiasan perempuan. Selain daripada perhiasan perempuan. Adapun perhiasan perempuan apabila cukup syarat, maka tak wajib zakat. Syarat yang pertama adalah perhiasan yang harus. Tidak lebih daripada kadar adat, kadar uruf. Ramai-ramai orang puang pakai banyak mana? Katakanlah orang kosong pada kuang ni orang banyak iti sikit. Contoh. Kata-kata orang puang sini kalau gelang ada 5 urat seorang. Belah kanan 5 urat, belah kiri 5 urat. Ni contoh. Kata 3. Cicing penuh jari lah. Subang hak wak gilir ada 5. Ini sebagai contoh. Okey, itu dipanggil kadar uruf. Kalau lebih daripada kadar uruf, hak tu adalah diharamkan. Dia perempuan, dia boleh pakai perhiasan dia tidak melebihi kadar uruf. Dia kadar uruf ni bukan kira hak yang duk tangan semua, hak yang wak gilir pun kira juga. Mungkin
setengah tempat saat ni tu seorang-seorang orang puang tu ada 10 gelang. Tapi bukan pakai belaka, dia pakai 2, 3, 2 gitu je lah. Cuma mungkin kalau kenduri besar-besar baru 10 pakai. Contoh. Kalau kecil-kecil, kenduri kecil-kecil, 2 gitu je. Baik. Ni sebagai contoh je kan. Jadi kalau tak lebih daripada kadar uruf, kadar ramai-ramai orang puan pakai, maka tu dipanggil dia perhiasan yang harus. Kalau lebih daripada kadar uruf, itu adalah perhiasan yang diharamkan. Di kadar uruf ni, kita tidak boleh nak tetapkan banyak mana. Mungkin suatu ketika dahulu boleh ditetapkan orang Terengganu tidak lebih daripada 850 gram. Orang puang boleh ditetapkan. Dia sebenarnya kadar uruf ni dia boleh berbeza daripada setahun kepada setahun yang berikutnya. Baik. Yang pertama perhiasan perempuan, yang keduanya yang diharuskan, yang ketiganya adalah tujuan untuk dipakai, bukan tujuan untuk disimpan. Ada orang perhiasan tapi bukan tujuan untuk pakai, tujuan untuk simpan. Sebagai contoh, ada orang puang dia boleh saka daripada hak mak dia. Mak dia boleh saka daripada tok dia. Dah gelang orang dulu, rata orang dulu, dia tak comel macam rata orang lain ni. Rata orang dulu, mah 10, kasar, berat nanang. Tapi tak comel. Tak comel, bulat-bulat gitu je. Kamu pernah tengok lah. Hak tak nyang kita, tok kita dok pakai, mak dara kita dok pakai, tengok. Memang tak comel. Orang puang lain ni, hak tak comel lagu tak mau pakai. Tak mau pakai. Sebab orang puan tiap-tiap tahun tukar sokmo, tengok ada pattern baru kok, tukar lalu. Jadi, hak yang dapat saka daripada mak dia, emas 10, berat nanang, nak jual sayang. Nak jual sayang. Nak pakai, tak tergamuk. Takut orang kata, Allah pakai gatan dia gitu. Jadi dia pun tak dalam gerobak, tujuan untuk sipang. Walaupun ia adalah perhiasan gata, perhiasan orang puang, tapi tujuan untuk sipang, bukan tujuan untuk pakai, maka wajib kena keluar zakat. Dia perhiasan perempuan hak yang tak wajib keluar zakat adalah hak yang tujuan untuk pakai, bukan tujuan untuk perhiasan. Dan tujuan untuk pakai ni bukan mesti pakai. Sebab ada sebahagian orang puan yang tak faham. Dia ingat mesti kena pakai. Dah, bukan mesti kena pakai. Yang penting dia beli barangan tersebut tujuan untuk pakai. Bukan mesti kena letak di tangan. Jadi kalau mesti kena letak tangan 24 jam, susah lah gitu. Jadi kalau beli 10 pun kena letak semua di tangan. Jadi tekah-tekah kenduri nak nombok barang bawah ke lada ke, lepas daripada kenduri kau kena ngunggu, dah berat duk tangan Baik. Jadi dia bukan mesti kena pakai. Kalau niat untuk pakai, dia gilir, mungkin dalam sebulan sekali pakai, mungkin dalam seminggu sekali, ataupun hanya kenduri-kenduri besar je dia pakai, ataupun program-program besar je dia pakai sebagai contoh, maka dikira perhiasan tu tujuan untuk pakai, maka tidak diwajibkan zakat. Baik. Tu kadar nisab bagi mah ialah 20 misqal. Satu misqal bersamaan 24 karat. Ini katanya satu karat bersamaan dengan nilai 72 biji gandum yang belum diproses. Ini cara pengiraan dululah. Zaman kita ni kita guna gram. Jadi tadi kita cerita dah, iaitu 85 gram emas. Katanya, manakala kadar nisab bagi perak yang tuling pula, yang tuling ni yang tidak bercampur dengan benda lain, perak asli lah, ialah 200 dirham Islam. Satu dirham Islam bersamaan dengan 16.8 karat. Jadi nisab perak dia banyak sikit, 200 dirham. Dia dirham untuk perak, kalau dinar untuk emas. Dia satu dirham, kalau nisbah kepada gram, berapa gram? Satu dirham dia menyamai 2.975 gram. Dekat-dekat dengan 3 gram. Jadi 2.975 gram kali kepada 200. Jadi bermakna 595 gram. Jadi orang yang memiliki perak sebanyak 595 gram, maka cukup dah nisab. Kalau masih berada dalam milik dia selama setahun, maka wajib dia kena keluar zakat. Katanya
Tidak wajib zakat melainkan sudah cukup haul. Dia mah ke perak ke hak yang kita sipang tu, dia tidak wajib zakat melainkan kena cukup haul. Kena cukup setahun dalam pemilikan kita, sebagaimana hak yang kita buat contoh tadi. Dan tahun di sini kena kira dengan tahun Islam. Dia tidak boleh kira dengan tahun Masihi. Ada sebahagian daripada masyarakat kita dia keluar zakat setahun sekali, bulan Ramadan dia keluar zakat, bulan Ramadan dia keluar zakat. Okey, itu bagus. Sebab dia kira tahun Islam. Ada orang sebahagian masyarakat kita dia keluar zakat bulan Januari sekali, setiap Januari dia keluar, ataupun bulan 12 dia keluar. Bulan 12 dia keluar, bulan 12 dia keluar. Yang mana dia tak kira tahun Islam tapi dia kira tahun Masihi. Maka tu tidak betul. Mesti kena kira dengan tahun Islam. Baik. Katanya, yang keempat, disyaratkan pada emas dan perak tersebut ialah selain daripada barang perhiasan yang dipakai tidak melebihi kadar uruf. Itu kita hurah dah tadi. Diwajibkan zakat terhadap harta galian daripada emas dan perak dengan kadar 2.5% sekiranya cukup nisab pada ketika itu. Di hak ni tidak disyaratkan haul. Orang tu pergi ngayak emas. Di Terengganu ada tempat-tempat ada emas. Contoh kalau dulu lubuk mandi, orang pakat ngayak emas dulu. Jadi orang tu ngayak emas boleh emas. Apabila boleh emas, maka wajib dia kena keluar zakat sebanyak 2.5% tanpa menunggu cukup haul. Dia lain hak yang kita sipang tu lain, hak yang kita dapat daripada hasil bumi tu lain. Baik. Katanya, wa amma ar-rikazul jahiliyyu fa fihi al-khumusu fil hal bi syarti an yakuna dhahaban aw fiddah wa an yujada fi mawat aw fi milkin ahyah. Adapun zakat bagi harta karung pada zaman jahiliyah dikenakan zakat dengan kadar 20% serta-merta tanpa perlu kepada haul, dengan syarat jenisnya daripada emas dan perak. Pada masa yang sama, harta yang dijumpai itu berada di kawasan yang terbiar atau kawasan miliknya yang diusahakannya. Di sana ada istilah yang digunakan oleh ulama fiqh, nama dia adalah rikaz. Rikaz ni maksud dia adalah dafinul jahiliyah. Harta hak yang ditanam oleh orang jahiliyah dulu. Orang jahiliyah ni orang yang hidup sebelum datangnya Islam. Kita Islam lebih kurang dalam 1444 tahun. Jadi kita ada buka tanah hutang. Ni contoh, ada buka tanah hutang. Tapi bunyi-bunyi cerita kata, kajian sejarah kata dulu di sini ada penempatan. Sekarang ni dia tak ada. Kita buka tanah hutang, tiba-tiba kita dapati ada harta. Kita tengok pada tulisan dalam hak yang kita jumpa payang mah apa semua sekali dalam. Ni contoh je. Jumpa payang mah, lepas tu dalam ada mah macam-macam. Tanya orang hak yang pakar sejarah, mengatakan barangan tersebut lebih daripada 1400 tahun ke atas dah, lebih daripada tu dah. 2000 tahun lepas dah barang ni. Maka tu yang dinamakan sebagai rikaz. Barang tu milik kepada orang hak yang jumpa. Tapi dengan syarat tanah hak yang dia jumpa barang saat itu bukan tanah milik siapa-siapa. Kalau ada tuang, maka diberi kepada tuang dia, tuang tanah. Tanah tu tidak dimiliki oleh siapa-siapa, ataupun tanah tu dimiliki oleh dia dan dia yang menghidupkan tanah tersebut. Maksudnya asal tanah tu bukan tanah orang, dia yang retah tanah tersebut, dia yang tebah apa supaya tebang pokok hutang-hutang besar. Lepas tu dia pun pohong daripada kerajaan dulu, maka dapat jadi barang dia. Maka harta yang dijumpa dalam tanah tersebut nama dia rikaz. Dah boleh ke siapa? Boleh ke dia daripada segi hukum. Mungkin undang-undang kerajaan mungkin berbeza. Undang-undang kerajaan dia boleh ubah bila-bila masa je. Kalau hamba naik, hamba akan ubah. Kalau Tok Bila kita naik, dia ubah cara dia. Betul tak gitu? Undang-undang kan? Dia boleh ubah bila-bila masa saja. Siapa Perdana Menteri, siapa menteri, dia boleh ubah. Okay, sekarang ni undang-undang zaman aku undang-undang ni. Tak kira orang lain naik, tukar orang lain pula. Orang lain naik, tukar orang lain pula. Gitulah undang-undang ni boleh tukar bila-bila masa je. Daripada segi hukum, apabila kita jumpa, ternyata barangan tersebut adalah barangan yang ditanam oleh orang jahiliyah dulu, maka nama dia rikaz.
menjadi milik kepada orang yang jumpa. Orang hak jumpa wajib kena keluar zakat dengan segera. Jumpa saat itu wajib dia keluar zakat. Cuma hak yang wajib keluar zakat sekiranya hak yang jumpa adalah emas dan perak. Tapi kalau dia jumpa senjata-senjata, benda keri-keri lama, ada banyak keri pedang sekali macam-macam hak yang dia jumpa. Baik, ni sebagai contoh lah. Tapi keri tu daripada besi je, bukan daripada emas dan perak. Banyak bilah. Itu tak wajib dia keluar zakat. Hak yang wajib keluar zakat adalah emas dan perak. Baik, dan wajib kena keluar zakat segera tanpa perlu menunggu haul. Dan kena keluar zakat bukan sikit banyak, 20%. Kena keluar banyak kena keluar zakat sebanyak 20% ataupun 1/5 daripada jumlah hak yang dia jumpa. Dia berbeza kalau dia jumpa bukan tanaman orang jahiliah, tanaman orang Islam. Tanaman orang Islam, maka hak tu bukanlah harta rikas. Bukan hak tu nama dia harta luqatah. Luqatah ada hukum dia yang lain. Kena beri kepada tuang dia. Kalau ada tuang dia lah. Baik. Sebagai contoh, dia buat contoh lah. Dekat dengan hamba duduk. Hamba sekarang ni duduk di Kemasik. Tempat nama kampung yang hamba duduk, orang panggil Lok Kong. Lok Kong ni nama komunis dulu. Ada ketua komunis nama Lok Kong. Sampai sekarang dekat nama Lok Kong. Cuma orang tok nama Bukit Kijang. Tapi orang tua-tua lagi, orang tua-tua situ panggil Lok Kong. Pondok mana? Pondok Lok Kong. Baik. Jadi asas itu, asal tempat hamba duduk tu, ada tepi kampung hamba duduk tu, tepi kampung duduk, kampung hamba Bukit Kijang, tepi tu nama dia Kampung Tupak. Kampung Tupak. Kampung Tupak ni adalah orang-orang Kelantan, orang Tupak Kelantan tu, tahun 18 dia mari buka tanah situ, duduk situ. Ada penempatan lama situ. Ada kubur-kubur lama di situ. Lepas tu apabila komunis masuk, sebab kawasan hamba tu kawasan penempatan komunis. Apabila komunis masuk, maka orang-orang situ pakat lari lah pergi duduk ke masjid. Baik. Nak ceritanya, lepas tu kebetulan baru ni ada tepi madrasah hamba tu ada madrasah tahfiz, nama dia Madrasah Ar-Rahman. Dia tanah saka tok nenek dia lah. Lepas tu tuang tanah tu dia pakai anak beranak dia untuk buka madrasah. Jadi masa proses pembersihan tanah, parang setiap pokok-pokok besar tu ada parang. Jumpa parang, jumpa keri. Dan jumpa juga benda shilling mah lama-lama. Ada. Adakah barangan tersebut mah yang jumpa saat itu dikirakan sebagai rikas hak yang kita cerita saat ni? Jawapannya tidak. Sebab benda? Sebab barang tu adalah milik orang Islam. Milik tok nenek moyang dia sebelum daripada ni. Barangan tersebut tidak dinamakan rikas, bahkan barangan tersebut dinamakan sebagai luqatah. Baik. Dia ada perbezaan di antara luqatah dengan rikas. Seterusnya, wa tajibu zakatu tijarati idza balagat nisaban akhir al-haul wa hiya rubu'u ushril qimah. Diwajibkan zakat perniagaan sekiranya cukup nisab pada penghujung haul. Dikenakan zakat sebanyak 22.5% pada nilai barang perniagaan. Okey, secara ringkasnya, zakat perniagaan ni kita sebut secara ringkas lah. Zakat perniagaan. Zakat perniagaan mesti kena cukup nisab. Tapi nisab hanya kira penghujung haul. Permulaan haul tidak dikira nisab. Itu yang pertama. Benda lagi yang dia, dan wajib kena keluar zakat sebanyak 1/4 daripada 1/10 daripada harga nilai barangan perniagaan. Maksudnya 2.5%. Okey. Mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba buat ringkasan. Katakanlah orang tu dia niaga barang. Dia niaga, mungkin kita buat contoh niaga tanah. Dia niaga tanah. Okey, dia pun beli tanah. Dia beli tanah tujuan untuk diniagakan. Dia beli tanah tujuan untuk diniagakan. Harga hak yang dia bayar tanah ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia bayar, sebenarnya ada beberapa kemungkinan, cuma kita nak ringkaskan, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia bayar dengan duit yang tidak cukup nisab. Kemungkinan yang kedua, dia bayar dengan duit cukup nisab. Okey, kita kata nisab sekarang ni lebih kurang dalam 21,000. Nisab sekarang ni lebih kurang dalam 21,000. Okey,
Ada orang kampung dia nak jual tanah. Harga 15,000. Jadi sekarang ni duit hak yang dia bayar tanah tersebut tak cukup nisab. Apabila dia beli tanah tujuan untuk diniagakan tanah tersebut, maka tanah tu telah menjadi barang perniagaan. Bertukar milik. Okey, saya beli tanah ni, kata penjual saya jual, maka di situ bermula pengiraan haul bagi perniagaan dia. Bermula pengiraan haul bagi perniagaan dia. Dia pun cari orang beli. Tak ada orang nak beli. Siapa cukup setahun daripada dia beli, tak ada lagi orang beli, maka wajib dia kena nilai tanah tersebut dengan harga semasa. Dia nilai tanah tersebut dengan harga semasa. Sekiranya harga semasa saat itu cukup nisab ataupun lebih daripada nisab, wajib dia kena keluar zakat. Sebab tanah saat itu barang perniagaan. Dia nilai, masa cukup setahun, tanah kadang-kadang dalam tempoh setahun saat itu naik 2 kali ganda, kadang-kadang 3 kali ganda. Tempat yang maju sekejap je naik harga tanah. Contoh dia beli 15,000, cukup setahun, daripada tempoh dia beli saat ni tak ada orang beli dengan dia, nilai tanah jadi 30,000. Contoh, maka wajib dia kena keluar zakat daripada 30,000 saat ni, nilai yang tanah saat ni tu. Jadi kena nilai tanah sebab barang perniagaan. Bukan dia beli untuk dia guna. Baik. Jadi wajib dia kena keluar zakat sebanyak 2.5% daripada harga tanah tu. Jadi kalau 30,000, kita bagi kepada 40 lah. Itu cakap mudah. Kalau 40,000, kita kalau buat contoh mudah 40,000. 40,000 keluar 1,000. Jadi kita kena keluar zakat 1,000. Zakat mana? Zakat tanah tu sebab barang perniagaan. Itu yang pertama. Yang kedua, dia beli tanah tersebut untuk diniagakan dengan duit yang cukup nisab dah. Maka pengiraan permulaan haul bukan daripada dia beli. Bukan. Tapi pengiraan haul bermula daripada dia memiliki duit yang cukup nisab. Contoh, dia dapat saka 30,000. Dia dapat saka 30,000 pada 1 Muharram. Dan molek Muharram, Safa. Bulan Safa saat itu ada orang belakang rumah dia nak jual tanah. Harga 30,000. Okey, PT dia dapat saka 30,000. Orang nak jual tanah 30,000. Dia kata molek ni beli tanah ni murah, molek nak jual ni, memang orang tu terpaksa kena jual tanah sebab nak cari anak di mahkamah. Ada orang terpaksa kan nak cari anak mahkamah, apa ada kes besar yang perlu kena pada keluar perbelanjaan yang besar, terpaksa kena jual tanah. Baik. Maka dia beli tanah tersebut tujuan untuk diniagakan. Maka haul bukanlah bermula pada bulan Safa, tapi bermula pada bulan Muharram kerana dia telah memiliki duit saat itu yang cukup nisab dah. Lepas tu dia cari orang beli tanah dia. Tanah saat itu jadi barang perniagaan. Cari orang beli. Tak ada. Sampai cukup setahun. Belum lagi jumpa orang beli. Maka apabila cukup setahun saat itu kena kira pada bulan Muharram saat ni. Dia pun kena nilai tanah tersebut. Berapa harga? Dia nilai tanah ni, dia mungkin dia 3. Mungkin sama dengan harga yang dia beli, mungkin kurang daripada harga yang dia beli, dan mungkin lebih daripada harga yang dia beli. Kalau sama dia beli 30,000, harga tahun depan pun 30,000 juga, maka wajib dia kena keluar zakat sebanyak 2.5% daripada 30,000. Kalau kurang daripada harga dia beli, harga semasa yang dia beli 30,000, sampai cukup setahun jack sebab kawasan tu banjir. Sebelum ni tak banjir. Jadi kau mana pula tahu orang buat jalan, kau toak parit, kau tu habis kena banjir tu. Jadi merundung harga tanah kawasan tu. Nilai. Jadi tinggal tanah dia saat itu 18,000 je. Tak cukup pun nisab. Maka tak wajib keluar zakat sebab tak cukup nisab pada penghujung haul. Baik. Yang kedua. Yang ketiganya nilai. Jadi hak 30,000 jadi 50,000. Ada keuntungan di situ. Maka wajib dia kena keluar zakat sebanyak 2.5% daripada 50,000. Baik. Itu cara ringkaslah berkenaan dengan zakat perniagaan.
Seterusnya faslun wa tajibu zakatul fitri bi ghurubi syamsin bi ghurubi syamsin akhir yaumin min Ramadan. Nanti kita sambung semula lah. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Kita mengharapkan apa yang kita bincang ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Allah Subhanahu Wa Taala a'la wa alam. Kita buka soalan sekejap kalau sekiranya ada. Ada tak nak tanya benda ni? Baik. Jadi sekarang ni apabila seorang tu mati, dia tinggal barangan mah-mah lah kita kata, kakah-kakah mah ni. Dia apabila dia mati tinggal kakah mah dia saat itu milik kepada ahli waris dia. Menjadi milik kepada ahli waris. Tapi ahli waris tak bagi sehingga cukup setahun. Wajib zakat tak? Jawapannya kalau cukup nisab wajib keluar zakat. Kalau cukup nisab wajib keluar zakat. Tak cukup nisab dah wajib keluar zakat. Tuang dia, ahli waris. Ahli waris dah milik dia kan. Apabila kita mati, barangan kita saat itu bukan lagi milik kita. Dah milik siapa? Menjadi milik kepada ahli waris secara automatik sejurus selepas daripada kematian kita. Tarik nafas akhir sekali. Mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka harta kita telah bertukar milik. Sama ada bagi ke tak bagi lagi, tetap menjadi milik kepada semua ahli waris. Okey, boleh faham tak? Jadi apabila milik kepada ahli waris itu tak bagi lagi. Tak bagi tapi tak milik dia. Tak bagi tu, hak tu masalah dia. Cukup setahun, kalau cukup nisab, maka wajib kena keluar zakat. Wallahu a'lam. Baik, jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Kita mengharapkan apa yang kita bincang ada manfaatnya. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
أكبر الله أكبر لا